عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung kembali pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Syarqawi pada muka yang ke-15 saya takkan yang ini pada kata muhasyi wa'lam. Masih pada muqaddimah mensyarahkan kepada Alhamdulillah di mana kata Syekh Al-Hudhudi, wallah ismun lidzatil wajibil wujudi al-mustahiqqi li jami'i al-mahamidi. Kata muhasyi kita rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa'lam أن المراد بالواجب بالوجود واعلم أن المراد بواجب الوجود واجب الوجود لذاته. Ketahuilah kamu annal murada, bahawa yang dimaksudkan dengan wajibil wujud, pada mensyarahkan kalam syarih dia kata Allah ismun lidzati wajibil wujud. Jadi maksud wajibil wujud itu wajibul wujudi lidzatihi, yang wajib ada lidzatihi, bukan li ghairihi lidzatihi, wajib ada dengan zatnya. Wajib ada dengan zatnya maksudnya wujud wajib adanya itu kerana zatnya sendiri, bukan kerana ada sebab lain. Bahkan kerana hakikat zatnya itu sendiri bersifat dengan wajib ada. Wajibul wujud li dhatihi. Keluar daripada itu wajibul wujud li ghairihi, yang wajib ada kerana yang lain. Ini wajib ada Allah itu kerana dirinya, bukan kerana dia diadakan ataupun dia diwajibkan ada. Okay? Jadi itu maksud wajibul wujud di situ. Maka bila kita faham gitu, tafri' fala taridu, maka tak datanglah irad al-hawadithu al-mawjudatu, segala makhluk-makhluk yang ada. Al-hawadith makna makhluk-makhluk baharu yang ada. Maka tak boleh kita datangkan irad bahawa al-hawadithu al-mawjudah, makhluk-makhluk yang ada, tidakkah dia ni dah ada dah, maka dia itu wajib ada kerana bertakluk dengan ilmu Tuhan. Fa innaha wajibatul wujudi aradan, kerana sesungguhnya makhluk yang ada ini dia itu juga wajib ada, tapi wajib adanya aradan, mendatang. Bukan kerana hakikat dirinya itu wajib ada, tapi wajib ada dia itu aradan min haitsu ta'alluqi, min haitsu ta'alluqu, min haitsu huwa ta'alluqu, min haitsu ta'alluqu ilmi Allah ta'ala, dari segi bertakluk ilmu Allah Ta'ala, biwujudiha, dengan adanya ia, la bi adamiha, bukan dengan tiadanya. Okay. Sekarang ni, sebab itu dia kata maksud wajib wujud ini
ialah wajib wujud li zatihi. Bukan wajib wujud semata-mata, wajibul wujud li zatihi. Maka bila kita faham maksud wajibul wujud li zatihi, wajib wujud itu ialah wajibul wujud li zatihi, maka tak boleh kita nak bangkang, kita nak iktiraf bahawa makhluk yang ada ni pun wajibul wujud juga. Wajibatul wujud juga. Tapi wajibatul wujud tu aradah lah. Kerana wajib ada makhluk ini wajib ada secara mendatang dari segi bertakluk ilmu Tuhan dengan mengadakan makhluk, tidak dengan mentiadakannya. Jadi makhluk apabila telah ada, apa maksud? Bahawa ilmu Allah Ta'ala bertakluk hendak ataupun bertakluk dengan adanya makhluk ini. Maka melihat kepada ta'alluq ilmu Tuhan mengadakan makhluk, maka ada makhluk itu jadi wajib lah. Nampak? Dari segi apa? Dari segi berta'alluqnya ilmu Tuhan nak mengadakan makhluk. Tidak dengan mentiadakan. Tuhan nak mengadakan makhluk ni, mewujudkan makhluk. Maka tentu sekali apa yang berta'alluq pada ilmu Tuhan mesti ada, mesti betul, mesti kena. Maka wujud makhluk ni pun mesti adalah kerana ilmu Tuhan bertakluk. Tapi wajibatul wujud makhluk ini aradhan, dia itu mendatang. Dia bukan hakikat dirinya itu memang wajib ada. Tapi wajib adanya itu kerana ilmu Tuhan bahawa telah ada pada ilmu Tuhan bahawa adanya makhluk ini. Okay. Fawujudu, bagi contoh lagi. Fawujudu Zaidin mathalan. Maka wujud Zaid sebagai satu contoh. Fi hadzal waqtil muayyan, pada waktu ini. Wajibun, wajib. Zaid ni katalah kawan kita nama Zaid. Ada dia tu wajib tak? Pada waktu tersebut. Wajib juga. Tapi wajib itu aradhan, mendatang. Bukan wajib kerana hakikat dirinya itu wajib ada. Bukan. Wajib ada Zaid itu mendatang. Bukan asal gitu. Tapi ada mendatang kemudian kerana li ta'alluqi ilmillahi ta'ala bihi la bididdihi, kerana bertakluk ilmu Tuhan dengannya, dengan ada tu, tidak dengan lawangnya. Yang lawang ada itu tidak ada, wahwal adam. Bila Zaid ada, maknanya ilmu Tuhan, pada ilmu Tuhan telah nyata bahawa Zaid ini ada pada waktu itu, ketika itu. Melihat kepada ta'alluq ilmu Tuhan tu, dia tu wajib juga. Okay? Jadi ni kena faham ni. Kat mana penting pemahaman tentang ini ni? Sebab itu, bila kita faham jihah wujud ini berbeza sama ada wujud pada lizatihi ataupun wujud dengan melihat kepada ta'alluq ilmu Tuhan. Kalam Sufiyah yang mengatakan bahawa berkaitan, sebahagian daripada kalam mereka yang menyatakan bahawa makhluk ini dah ada pada ilmu Tuhan semua itu kan. Semua itu kena faham dalam konteks pemahaman akidah yang betul. Sebab itu bacaan-bacaan kitab-kitab tasawuf ahli sufi yang bercakap tentang hakikat-hakikat makhluk, hakikat kewujudan ini, kalau orang yang tidak ada asas akidah membaca kalam mereka, memang akan terjebak kepada pandangan wahdatul wujud. Pandangan wahdatul wujud yang mengatakan segala yang ada ini sebenarnya itu wujud Tuhan yang satu sahaja. Dengan maksud mereka menafikan wujud makhluk, wujud yang lain daripada wujud Khaliq. Bahkan wujud makhluk itu diri wujud Khaliq sendiri, mereka kata. Nampak? Sebab itu bahaya para ulama-ulama kita, Imam Al-Ghazali, Imam Abdullah bin Al-Alawi Al-Haddad dan seumpamanya, ulama-ulama ahli sunnah, Imam Bajuri, masyayikh daripada ulama-ulama ar-rasikhu, mereka memang menasihati supaya tidak kita baca karangan-karangan yang boleh menyebabkan salah faham. Karangan-karangan tasawuf yang menyebabkan salah faham, terutamanya bagi orang yang baru peringkat permulaan ataupun masih dalam mencari ilmu. Dia akan mengganggu kita punya pemahaman nanti.
Nampak? Okey. Uh, Kemudian katanya, dalam istilah dia al-a'yan al-thabitah. Al-a'yan al-thabitah. Makhluk ni a'yan thabitah pada istilah ilmu tasawuf. Itu sebenarnya wajib ada itu dari segi bertakluk ilmu Allah Ta'ala dengan wujudnya makhluk ini. Fandafa'a. Sesal. Fandafa'a. Maka tertolaklah al-i'tiradu bangkangan bi'anna bangkangan yang mengatakan bahawa bi'anna wajibal wujudi kama yattasifu bihil bari ta'ala yattasifu bihi ghairuhu wajibul wujud. Sebagaimana bersifat dengannya oleh Allah, maka bersifat juga dengan selain Allah Ta'ala. Nampak? Jadi, kalam yang kita baca sekarang ni, sebab itu, bila kita perhatikan, apa nama ni, kepada perbahasan yang dibawa oleh Syekh Syarqawi sini, itu perbahasan secara halus dan perbahasan secara mendalam. Okey, pada peringkat pengajaran kita, pada orang awam, kita tak boleh keluarkan benda gini kerana bagi orang yang baru dalam nak memaham akidah, akan jadi mustalah tu akan jadi tak jelas. Bila kita kata wajibul wujud, semua maklum bahawa kalau kita baca matan-matan ataupun syarah-syarah bagi akidah, Asy'ariyah dan semuanya, kata wajibul wujud, tak ada wajibul wujud kecuali Allah. Allah ismu zat al-wajibul wujud. Istilah wajibul wujud itu diitlakkan pada Tuhan sahaja. Makhluk kita tak panggil wajibul wujud. Kita panggil mungkinul wujud. Tak? Mungkinul wujud. Mungkin ada. Jadi, bila kita contohnya baca kitab ni, benda yang tak patut kita keluarkan kepada orang awam ataupun kepada peringkat pembelajaran yang bukan untuk memaham hasyiah dan seumpamanya, kita tak perlu keluarkan. Kerana ini akan menyebabkan jadi orang tak faham. Jadi benda ini sekadar kita tahu, dan kita kalau kita bahaskan secara mendetail kepada ahli dan orang yang faham, tak apalah. Tapi kita nak kata sebenarnya wajibul wujud bukan Tuhan saja. Jadi masalah lah. Bila keluar kita kata sebenarnya wajibul wujud tu bukan Tuhan saja. Bila kalam itu keluar kepada orang awam ataupun kepada pelajar-pelajar yang masih kita dalam peringkat pengajian tauhid, pengajian akidah, benda itu akan menyebabkan mustalah tu tak jadi rasikh. Padahal apa yang ulama sebut tu betul dah. Wajibul wujud. Bila itlak gitu, memang tak ada yang wajibul wujud kecuali Allah. Tidak ada yang wajibul wujud kecuali Allah. Makhluk mungkinul wujud. Mungkin wujud saja. Jawazul wujud. Wujud dia tu harus. Wujuduhu jaizun. Wujud makhluk itu harus. Tapi bila kita tengok dalam hasyiah sebegini, nampak bahawa sebenarnya kalau kita nak persoalkan lagi, nak memperhaluskan lagi, tengok kepada min haitsu jihah. Tengok jihah ni wajibul wujud li zatihi. Memanglah tidak ada yang wajibul wujud li zatihi kecuali Allah. Tapi kalau melihat kepada bertakluk ilmu Tuhan, maka itu boleh ada. Makhluk ni pun wajibul wujud min haitsu ta'alluq ilmillah. Dari segi bertakluk ilmu Tuhan dengan mengadakannya. Nampak? Jadi kena faham. Bila itlak wajibul wujud, sebut gitu saja, maka tidak diitlak kecuali pada Allah Ta'ala. Dan yang dimaksudkan wajibul wujud inda itlaqihi huwa wajibul wujudi li dhatihi. Yang wajib ada bagi zatnya, yang wajib ada dengan hakikat dia itu. Okey, habis. Qauluhu al-mahamidi. Mana dia kata ni? Al-mahamid. Jami'il mahamid. Segala puji-puji. Itu mahamid itu jam'u mahmadatin. Mahmadah. Bima'nal hamdi. Mahmadah kita panggil masdar mimi lah tak? Jam'u mahmadatin. Dengan makna masdar, makna ni al-hamd. Yastahiqu li jami'il hamdi. Al-mustahiq li jami'il hamdi. Al-mustahiq li jami'i al-mahamidi, iaitu jamak bagi mahmadah. Mahmadah tu makna dia alhamdu juga. Habis. Kemudian masuk kepada selawat pula. Kata Syekh Al-Hudhudi, wassalatu minallahi ala nabiyhi ziyadatu takrimatun
takrimatin. Ziyadatu takrimatin. Wa in'amin. Ziyadatu takrimatin wa in'am. Mana tadi? Wassalam. Salam tu lain pula lah. Okay. Wassalatu minallahi ala nabiyhi ziyadatu takrimatin wa in'am. Selawat daripada Allah ke atas Nabi itu ialah ziyadatu takrimah. Penambahan takrimah, kemuliaan. Wa in'amin, dan penambahan Allah Ta'ala memberi rahmat dan nikmat dia. Itu makna as-salah. Okay, masuk pada kalam muhasyi. Qawluhu was-salatu. Mubtada'un. I'rab dia, was-salatu mubtada'. Wa tu wa istinafiyah lah. Wa mubtada'un. Wa minallah. Minallah ni jadi halun minhu. Hal daripada mubtada'. Hal daripada as-salah. Was-salatu minallah kan? Minallah ala nabi. Jadi minallah ini dia jadi hal. Hal kepada mana? Kepada mubtada'. Iaitu as-salah. Halun minhu. Ini ala. Ala madhhabi Sibawaihi. Mengikut atas mazhab Sibawaihi. Apa pandangan Sibawaihi? Ala madhhabi Sibawaihi al-mujawwizi limaji'il hali minal mubtada'. Yang mengharuskan datangnya hal daripada mubtada'. Boleh di sisi Sibawaihi kata hal tu tak mesti datang pada amil fi'il saja. Boleh mari pada mubtada' juga. Boleh mari pada mubtada'. Ataupun yumkinu tamshiyatihi ala madhhabil jumhur. Ataupun boleh kita tamsyiyah, kita berjalankannya. Kita memperjalankannya ikut mazhab jumhur. Macam mana? Bi'an yuqaddar. Dengan bahawa ditakdirkan. Makna hal ni boleh ni. Kita i'rab hal. Tapi kita takwil atau bawa ikut mazhab jumhur. Bi'an yuqaddar. Dengan kita takdirkan. Bi'an yuqaddara mudhafun. Kita ditakdirkan mudhaf fil ibarah. Ada mudhaf pada ibarat. Apa dia? Tafsirus salati. Penafsiran sembahyang. Halata kauniha. Hal keadaannya selawat itu. Sembahyang pula. Salah. Salah tafsirus salah ni. Solat lah. Selawat lah. Wa tafsirus salati. Takdir macam mana? Wa tafsirus salati halata kauniha kainatan minallahi ta'ala. Dan penafsiran selawat, hal keadaan selawat itu ada ia sabit, ada ia itu dari pihak Allah, fataku, dari pihak Allah. Itu takdir. Tafsir, ini takdir dia. Tafsirus salati halata kauniha kainatan minallahi ta'ala. Maka fatakunu halan minal mudhafi ilaih. Maka jadilah ketika itu minallah itu dia jadi hal daripada mudhafun ilaih. Daripada mudhafun ilaih. Mana? Tafsirus salah. Tafsir salah mudhafun ilaih kan? Tafsir itu mudhaf. As-salah itu mudhaf ilaih. Maka tak ada masalah lah. Dia jadi hal daripada mudhafun ilaih. Habis. Jadi hak Sibawaihi tadi mudah je lah. Hal boleh mari. Hatta pada mubtada' pun boleh mari. Okay. Thumma, kemudian huzifa al-mudhafu. Kemudian asal hal itu hal. Sahibul halnya ialah mudhafu ilaih as-salah. Mudhafnya ialah tafsir. Kemudian dihazafkan mudhaf. Dihazafkan tafsir. Wa uqima al-mudhafu ilaihi maqamahu. Dan diletakkan, didirikan mudhafu ilaih tempat mudhaf. Bila tafsir ni kita buang, buang, maka as-salah itu mudhafu ilaih duduk tempat tafsir. Duduk tempat dia, tempat mubtada' tu lah.
Wa uqimal mudhafu ilaihi maqamahu ay maqamal mudhaf. Diletakkan mudhafu ilaih tempat mudhaf. Bila begitu asal mudhafu ilaih jadi majrur, maka jadi rafa' ia irtifa'ahu akan sebagai rafa'nya mudhaf, iaitu rafa' mubtada'. Mudhaf ni di sini kan jadi mubtada'. Maka jadi rafa' dia akan sebagai rafa' mubtada'. Habis. Wa qawluhu ziyadatu takrimatin, dan kalam syarih solat itu ziyadah takrimah, penambahan kemuliaan, itu jadi khabarun khabar. Ni wassalatu minallahi ala nabihi ziyadatu, jadi solat ni mubtada', ziyadah jadi khabar. Bukan as-salatu, bukan minallah tu khabar. Nampak tak? As-salatu mubtada', minallah tu jadi hal, ziyadah jadi khabar. Qauluhu ziyadatu takrimatin khabarun. Habis. Itu i'rab dia. Okey. Sekarang ni tengok teliti pada ibarat pula. Wa asyara bi lafzi ziyadati, dan mengisyarat musannif kepada lafaz ziyadah. Selawat itu makna dia penambahan kemuliaan. Dia isyarat dengan ziyadah takrimah tu, ziyadah takrimah tu, ila anna asla takrimati thabitun lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengisyaratkan bahawa asas kepada kemuliaan itu memang sabit dah bagi Nabi SAW. Jadi selawat tu bukan memberi kemuliaan. Sebab kemuliaan ada dah. Cuma nak menambah. Ziyadah. Itu isyarat yang pertama. Wa ila. Wa asyara bilafzi ziyadati. Ila. Dan juga mengisyaratkan ila annahu alaihi salatu wassalam yantafi'u bi salati ghairihi. Bahawa Nabi SAW mendapat manfaat dia dengan selawat orang lain. Orang selawat kepada dia dapat manfaat kepada dia. Dapat manfaat kepada dia. Nampak? Apa maksud? Anna ila anna sallallahu yantafi'u bi salati ghairihi ay du'aihi lahu. Doa orang lain kepada Nabi ala sahih, atas kau yang sahih. Makna Rasulullah mendapat manfaat daripada selawat doa orang kepada dia. Ala sahih min annal anbiya'a, atas pandangan yang sahih yang mengatakan bahawa para nabi yantafi'una bidzalika. Para nabi pun mendapat manfaat. Kalau selawat pada para nabi pun mereka akan mendapat manfaat lah. Namun jaga-jaga dia kata, lakin la yambaghi lil musalli, tidak sepatutnya bagi orang yang selawat itu qasda dzalika, dia tak patut mengqasadkan, meniatkan demikian. Walaupun Rasulullah mendapat manfaat daripada selawat umat kepada baginda, tapi tidak sayugia, tidak patutlah orang yang berselawat tu qasad dan mari litah mari litah benda itu dalam hatinya. Tak patut dia qasad gitu. Kama marra, sebagaimana telah lalu sebut. Kenapa? Lima fihi min isa'atil adabi, kerana pada yang demikian itu, pada mengqasadkan Nabi dapat manfaat tu isa'atil adabi, buruk adab. Buruk adab lah. Kerana nak selawat Nabi, biar Nabi terima kasih sikit ke kita. Makna besar dia pula. Nampak tak? Jadi nampak macam besar dia. Nampak besar orang selawat tu pula. Jadi jangan kita terlintah qasad demikian. Walaupun Nabi memang dapat manfaat daripada selawat doa, orang minta selawat salam kepada dia, baginda dapat manfaat. Tapi tidak sayugia kita yang berselawat ni, mari terlintah niat tu. Mari terlintah bahawa dengan sebab aku selawatlah Nabi naik darjat. Dengan sebab aku banyak selawatlah Nabi ni Nabi ni dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Itu su'ul adab. Buruk adab. Nampak?
Tengok para ulama kalau mengikut manhaj ahli sunnah wal jamaah, para ulama yang berjalan atas jalan manhajus salaf dan manhaj para ulama umat sebelumnya, mereka sangat menjaga janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga hak dan juga apa ketinggian kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta pada masalah adab, masalah perkataan, masalah perbuatan, mereka takkan akan terkeluar daripada diri mereka benda-benda yang menyebabkan merendahkan pada janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau nak hina, nak samakan Nabi, macam kita, Nabi pun mungkir janji. Contoh ayat-ayat gitu benda tak patut keluar lah, tak patut keluar di sisi orang yang ada keimanan dan orang yang ada sensitif terhadap kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ikut manifesto, tak ikut ni. Nabi pun mungkir janji. Itu perkataan sebenarnya. Kalau ada betul dijalankan hukum, kena takzir orang gitu. Orang gitu kena takzir. Nampak tak? Suruh dia taubat, kena takzir. Walaupun kosak dia tu kena tanyalah. Tentu mungkin tak tahu jahil, tapi perkataan tu tidak boleh dibiarkan. Apatah lagi sekarang penghinaan yang banyak. Benda itu kena jaga. Ini manhaj ahli sunnah wal jamaah. Janabi Rasulillah wa anbiya wa rusulihim alaihimus salatu wassalam, kena jaga dan juga tak boleh kita mengeluarkan apa-apa yang boleh menjatuhkan ataupun menyebabkan buruk adab dengan para anbiya. Waqila, kata satu pandangan, innal manfa'ata aidatun 'alal 'abdi laisa illa 'alal 'abdi laisa illa. Kena faham ni. Ini uslub dia. Nampak tak? Jadi antara manfaat kita baca kitab-kitab sini, kita faham uslub. Kalau kita baca kitab-kitab yang maknanya yang biasa kita baca, mungkin kita dah terbiasa. Kita tidak lam nattali' ala asalibil arabiyyah. Maka bila kita baca kitab yang pelbagai, daripada peringkat yang pelbagai, penulisan yang pelbagai, dia ada uslub-uslub masing-masing. Kalau kita biasa dengan jalan klasik saja, mungkin kita akan tersalah faham. Memang berlakulah tersalah faham tu. Pada setengahnya memang tersalah faham. Dan hatta tak boleh nak takbir atau nak memberi mafhum yang sebenar. Ini dikira uslub klasik lagi lah. Tapi kalau uslub-uslub moden, contoh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, terjemah sebahagiannya yang Sa'id Nursi sendiri tulis dalam bahasa Arab. Itu satu. Contoh khutbah Asyamiyah, khutbah Asyamiyah bahasa Arab. Ataupun Risalatul I'jaz berkaitan dengan juzuk penafsiran Sa'id Nursi kepada sebahagian daripada ayat Quran. Hak lain itu ditulis dengan bahasa Kurdi, diterjemah bahasa Arab. Itu uslub-uslub baru itu. Untuk kita mendapat malakah dan kefahaman bahasa Arab, perlu juga kita nattali', kita baca, kita buat rujukan dan juga buat pengajian supaya kita tahu penggunaan bahasa. Kerana kadang-kadang bahasa-bahasa moden ni ada uslub dia sendiri. Okey. Jadi dia kata waqila innal manfa'ata a'idatun 'alal 'abdi laisa illa, bahawa manfaat itu kembali kepada hamba, tidak lain. Bukan kepada Nabi. Hak tu Allah Ta'ala yang beri kepada Nabi. Tapi manfaat selawat itu ialah kembali kepada hamba tu sendiri. Tidak selainnya. Okey. Jadi hak Nabi tu kita tak cara situ. Okay. Ala kulli hal, dalam masalah ini, kita yang berselawat ini menghadirkan bahawa kita berterima kasih dan mengikut, berterima kasih pada Rasulullah dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala, suruhan Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Jadi Allah Taala yang menyuruh kita, maka kita berselawat kerana Allah suruh, dan benda itu manfaatnya kepada diri kita. Manfaat yang sebenar ataupun yang diharap ialah kita supaya mendapat manfaat daripada selawat dan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis. Wa tafsiruhu as-salata
bi ziyadati takrimati akhadahu minal maqami. Dan penafsiran syarih akan selawat itu dengan ziyadah takrimah itu, penambahan kemuliaan itu penafsiran itu akhadahu, tafsir tersebut dipaham dan diambil oleh musannif minal maqam, dari maqam. Maqam apa ni? Maqam para wali. Bukan, maqam ni dari segi siyaqul ayah. Dari segi kita konteks ayat. Benda itu kenapa dikata ziyadah takrimah itu? Itu difaham daripada konteks ayat dan juga tulisan itu. Wahwa, apa dia itu? Wahwa ta'alluquha bihi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkaitnya takrimah itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitnya kemuliaan itu dengan Nabi. Jadi kemuliaan yang berkait dengan Nabi ni, maka selawat itu tentu penambahan kemuliaan. Kerana kemuliaan pada diri Nabi itu telah sabit. Ada dah panggil. Sabitun, ada dah. Maka kita memberi berselawat itu penambahan kemuliaan. Okey. Itu mafhum minal maqam dipanggil. Fal munasibu limaqamihi, maka yang munasabah dengan kedudukan Nabi. Munasabah dengan kedudukan Nabi. Tak. Maqam Nabi SAW, kedudukan Nabi SAW, li maqami syarif. Jadi maqam sini maknanya kita kata ialah konteks ayat, iaitu bersebut tentang Nabi. Perkaitan kedudukan Nabi, maka yang munasabah dengan kedudukan Nabi Asy-Syarif, tafsiruha bidzalik, mentafsirkan selawat itu dengan ziyadah takrimah. Itu yang lebih layak. Wa kadza, demikianlah juga baqil anbiya'i, baki para nabi hak lain, wal malaikati, dan juga para malaikat. Sama. Jadi ditafsirkan selawat dengan ziyadah takrimah, bukan dengan takrimah saja, dengan ziyadah itu, kerana itu lebih sesuai dengan maqam kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah juga pada para nabi, para malaikat. Tengok. Jadi antara faedah karangan ulama ni, dia mengajar kita adab, mengajar kita beradab. Sebab itu karangan-karangan ulama-ulama yang mana ahli sunnah wal jamaah, dan karangan yang ulama-ulama rasikhun, ulama-ulama yang jahabizah, fuhul fi funun, mereka ini mengajar kita cara yang betul bagaimana kita nak ta'amul ma'an nusus, bagaimana kita nak muamalat dengan nusus, bagaimana kita nak muamalat beradab dengan para nabi, para malaikat, beradab dengan musannif, hatta para ulama sendiri. Tidak senang-senang kita kata, oh ini mungkin dia tidak temu dalil, mungkin dia ni tak sampai kepadanya, mungkin dia ini lalai dan lupa dan seumpamanya. Nampak? Itu adab dengan para nabi dan seumpamanya. Okey. Tapi lakin ziyadata takrimati mutafawitatun, tetapi penambahan kemuliaan itu berbeza-beza, mutafawitah, berlebih kurang, ada yang lebih, ada yang kurang. Mana penambahan lebih ada kurang, ada yang lebih daripada hak lain. Okay. Wa amma ma'naha al-asliyu, adapun makna as-salah, selawat itu yang asli, fahuwa takrimah, iaitu kemuliaan, wal in'am, dan rahmat, pemberi nikmat. Makna memberi nikmat, in'am tu memberi nikmat, memberi anugerah. Itu makna asal selawat itu. Kalau makna asal selawat itu takrimah saja, bukan ziyadah takrimah, tapi kerana maqam dan juga konteks ayat ini berbicara tentang kedudukan Nabi Muhammad pula, maka munasabahlah ditafsirkan dengan ziyadah takrimah. Faqauluhu minallahi, maka kata musannif minallah, qaidun, itu satu qaid. Itu satu qaid. Sekejap, nak tengok tempat berhenti ni. Tengok tempat berhenti.
Sebab ni perbahasan panjang tak habis sini ni. Rasanya boleh dah kita berhenti situ insya-Allah untuk malam ni. Atau sikit lagi. Faqauluhu minallah. Dan kata syarih minallah, selawat tu daripada Allah. Qaidun, ini satu qaid. Kharaja bihi, keluar dengan qaid ini, as-salatu min ghairihi, selawat daripada selain Allah. Kal adamiyyin, seperti anak Adam, wal jinni, jin, wal malaikati. Fa inna ma'naha, kerana makna selawat daripada manusia, jin dan malaikat itu ad-du'a'u bi khairin, doa dengan kebaikan. Itu maksud selawat. Contoh, kita berselawat ke atas Nabi. Malaikat berselawat ke atas Nabi. Jin berselawat ke atas Nabi. Makna mendoakan kebaikan. Memohon kebaikan. Itu ad-doa bi khairin. Wala yunafi, itu tidak menafikan, wala yunafi dhalika qauluhum. Ay qauluhum la yunafi dhalika. Mana qauluhum tu? Dhalika ni isim isyarah tu, jadi pada tempat nasab maf'ul yunafi. Qauluhum fa'il Wala yunafi, bukan, terbalik. Terbalik, salah. Betul dah buat gini. Wala yunafi dzalik qaulahum, dan tidak menafi oleh demikian itu akan perkataan mereka. Jadi ikut hak dekatlah. Ia boleh berlaku sebab tanafi ni dua belah pihak. Tapi ikut yang ikut kepada kaedahnya hak paling dekatlah. Yunafi dzalika isim isyarat, jadi fa'il kepada yunafi. Wala yunafi dzalika, dan tidak menafi oleh demikian itu qaulahum, akan perkataan mereka para ulama. Apa dia? Mereka kata inna, ini maqulul qaul. Innaha minal adamiyyina ad-du'a'u wa minal malaikati al-istighfaru. Ini tidak menafikan akan perkataan mereka bahawa sesungguhnya selawat daripada anak Adam itu doa, dan daripada malaikat itu istighfar. Kan ada sebahagian daripada yang mensyarahkan selawat, dia kata as-salatu minallahi rahmah wa minal malaikati istighfar wa minal mukallafin wa minal jinni wa minas thaqalaini ad-du'a. Selawat daripada Allah itu rahmat, daripada malaikat itu istighfar, daripada manusia jin ni ialah doa. Jadi itu tidak menafikan bahawa selawat daripada anak Adam itu doa, daripada malaikat istighfar. Kenapa? Hak doa tu memang selesailah. Hak ni pun doa. Hak malaikat kenapa dikata istighfar? Padahal dikata fa inna ma'naha ad-du'a bi khair. Kenapa tidak menafikan? Li'anna listighfara du'aun bil maghfirah war rahmati. Kerana istighfar pun doa juga. Doa dengan pengampunan dan juga rahmat. Jadi doa jugalah. Jadi akhirnya istighfar pun masuk dalam doa juga. Jadi dua je lah. Rahmat ataupun takrimah tadi, ataupun doa. Dalam doa tu masuk dah selawat daripada para anak Adam dan jin, dan juga daripada para malaikat. Wa qawluhu ala nabiyyihi qaidun thanin, qaid yang kedua. Kita berhenti situlah. Qaidun thani. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sekadar itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada masa-masa yang mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.